Okey, untuk soalan nombor 1, rajah 3 menunjukkan sebuah sektor QOR bagi bulatan dengan pusat O diberi panjang lengkuk QR. Jadi label siap-siap. QR adalah 9. Lepas tu OP sama dengan OS. PQ sama dengan SR. Maknanya semua 7.5. Jadi label. Itu yang penting. Okey, cari nilai beta dalam radian. Jadi kita dah nampak ni adalah sektor. Jadi kita dah ada 9 dekat ujung tu. 9 tu apa? Panjang lengkuk. Jadi S sama dengan J theta. Panjang lengkuk adalah 9. Jejari untuk semua itu adalah 15. 7.5 campur 7.5 kan. Okey, lepas tu theta. Jadi theta dapat 9/15. So, theta ni tukar kepada beta. Jadi sini beta sebab sudut dia beta kan. Jadi beta sama dengan 9/15. Beta adalah 0.6 radian. So kita labelkan dekat sini siap-siap. Okey. Okey dah. Seterusnya dia kata luas kawasan berlori. Okey, kalau awak tengok luas kawasan berlori itu, macam nak cari? Yes, idea mesti ada luas sektor tolak dengan luas. Okey, awak perasan tak ada segitiga tu? O pergi Q pergi S. Okey, jadi untuk luas sektor mesti ada sudutnya. So kita ada 0.6, mesti ada jejarinya 15. Faham? Untuk luas segitiga, kalau nak mencari luas mesti sudut kandung. Maknanya ada sudut kandung. Maknanya ada satu sudut yang diapit oleh dua garis. Jadi cari. So kita ada O dekat situ 0.6 radian. Jadi OQ dengan OS ada tak? Good. OQ 15, OS. So kita dah ada sudut kandung. Jadi teruskan je. Jadi untuk mencari panjang lengkuk sahaja, dia akan jadi setengah J kuasa 2 theta tolak setengah segitiga AB sin C. Okey, jadi setengah J kuasa 2, 15 kuasa 2, theta 0.6 tolak dengan setengah AB. Sudut kandung 15, 7.5. Okey, bila ada perkataan sin cos tangent, sudut kita tu tak boleh dalam radian. Mesti tukar kepada darjah. Jadi 0.6 nak tukar darjah, bahagi pi darab 180 darjah. Faham Jadi 0.6 bahagi 3.142 ataupun pi darab dengan 180 darjah. Jadi sudut kita akan dapat 34.37 darjah. Jadi barulah sin 34.37. Faham Okey. Lepas tu kira yang pertama. Luas yang pertama tu. Okey, kita akan dapat 67.5 tolak dengan yang kedua. 31.755. Jadi tolakkan. So dapat 35.745. Okey, jadi kalau ada saya salah kira ke apa ke, nanti awak betulkan balik. Takutlah saya tersalah kat mana-mana. Okey. So ingat bila nak cari luas kawasan berlori, idea mesti ada apa tolak apa. Simple je. Lepas tu masuk rumus. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan rajah 4 menunjukkan rantau berlori yang dibatasi oleh lengkung. Okey. Paksi X dengan garis X sama dengan 3. Diberi luas berlori adalah 10. So kan nak cari luas berlori ni, dia adalah daripada kamiran apa? 1 hingga apa sini? Pandai, 3. Jadi 1 hingga 3, dia tutup dengan paksi X. Lepas tu dia tutup dengan, ini had ni sampai sini. Lepas tu dia tutup dengan lengkung ni. Lengkung tu adalah apa?
Gx terhadap X. So, ini adalah 10. Faham tak? Dia punya luas dia 10. So, yang ni kena tahulah macam dapat 10 tu. Faham Okey, lepas tu soalan kata, cari, okey tu dia. Cari kamiran 13X tolak 2X. So, kita buat apa? Kamiran 13X pecahkan tolak kamiran 13 2GX dx. Okey. So yang ini kamirkan macam biasa. X kuasa 2/2 tutup. Mesti letak had. Tolak dengan. Okey, kalau 2 darab GX ni awak keluarkan 2. Macam tu je. Sebabnya 2 tu tak ada fungsi apa-apa untuk kamir kat dalam tu. Okey, sebab dia darab dengan GX. Dia bukan tambah atau tolak. Kalau tambah atau tolak, dia akan berubah. Faham? Okey, jadi kalau dia darab, maknanya dia satu geng. Jadi GX tu sahaja yang kita nak. Okey, lepas tu yang ni macam biasa, kita gantikan 3 dalam X tu. So, 3 kuasa 2/2. Antara dua-dua ni wajib tolak. 1 kuasa 2/2. Okey. Tolak dengan 2. Okey. Kamiran 13GX ni macam kenal. Nampak tak ni? Berapa? 10. Jadi ganti sahaja. Okey. Simple je. Okey. Di sini pastikan tengok 10 ni jangan main suka hati. Graf kita ni di bawah paksi X. Bila di bawah, graf ni adalah negatif. Jadi bermakna 10 ni sepatutnya ditulis negatif 10. Jadi di sini letak negatif. Begitu. Tapi bila kita tulis luas, kita tak boleh tulis negatif sebab luas tidak ada negatif. Tapi kalau kita masuk dalam pengiraan, mesti ada negatif tu. Okey. Jadi 9/2 tolak 1/2 dia jadi 8/2. So 8/2 adalah 4 tolak jadi tambah 20. So jawapan adalah 24. Okey. So hati-hatilah, alert lah dekat 10 tu. Bahaya Okey, untuk B pula dia kata diberi G. G prime tu maksudnya apa G prime? G prime tu maknanya dia dah beza. Kalau y sama dengan x tu maknanya dy per dx. Tapi kalau fungsi dia kata prime. So prime ni adalah dia dah beza. Faham tak? Jadi dia suruh cari gx balik semula. Jadi kalau benda dah beza ni, kalau kita nak cari balik semula x itu, kita kamirkan. Jadi kamirkan 2x tolak 8 terhadap x ni, kita akan dapat gx yang asal. Faham Okey, lepas tu kamir je 2x kuasa 2/2 tolak 8x. Pastikan tambah C. Kenapa? Ini adalah kamiran tak tentu. Dia tidak ada had. Jadi wajib ada C. Bila ada C, dia kata dalam sebutan X. Dia tak cakap dalam sebutan X dan C. Jadi C tu perlu ditukarkan. Okey, macam mana nak tukar? Okey, tengok. So, GX sama dengan, ni boleh mati. So, X kuasa 2 tolak 8X tambah C. Jadi, macam mana kita nak matikan C? Bukan matikan C tu, cari nilai C. Tengok graf kita. Okey, garisan GX kita. Okay, tengok garisan GX semua. Okey, ni dia. Garisan GX kita, lengkung kita ini kena pada koordinat ini. So, koordinat itu adalah 10. Faham tak? Jadi, dia ada hak menggunakan persamaan itu. Jadi, kita gantikan koordinat 10 ke dalam persamaan. Jadi, 0 tu adalah nilai bagi Y, 1 adalah nilai bagi X. Faham? So, kira macam biasa, nanti awak akan dapat C kita adalah 7. Faham? So, bila dah dapat C, tulis semula GX kita tadi. GX sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 7. Jadi, ikutlah simbol apa dekat 7 tu. Kalau tambah, tambah. Kalau tolak, tolak. So, faham Kalau ada kamiran tak tentu. Okey? Okey, seterusnya nombor 3. Diberi bahawa X sama dengan T kuasa 3 tolak 6. Diberi juga dy per dt yang itu. Cari dx per dt. So, soalan ni senang. Dia dah bagi X sama dengan T kuasa 3 tolak 6. Bermakna dx per dt kita. So, X terhadap
T. Okey, jadi bezakan X terhadap T. Jadi dekat T je lah. 3 kuasa 2. Bukan apa ni beza hati-hati. 3 T kuasa 2. 6 tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Sebab dia tidak ada T. Sebab dia kata bezakan X terhadap T je. Jadi kalau tak ada T, jangan kisah. Okey. So, settle untuk nombor 1. Untuk nombor 2 pula, dia kata cari dy dx dalam sebutan X. Okey, sekarang ni nak cari dy dx, tak ada maklumat dekat atas. Yang ada X sama dengan, Y sama dengan tak ada. Jadi kita pakai petua rantai. Jadi sini dy, sini dx. Faham Jadi dua-dua yang selebihnya itu kita letak maklumat yang ada. Yang ada adalah dt dengan dt. Okey. dy per dt dia dah bagi ke atas tu. Ni dia. Masukkan je 9 per 2 T kuasa 5 darab dengan dt per dx yang kita dapat ini adalah dx per dt. Jadi kalau dt per dx terbalik, jadi 3T kuasa 2 ni patutnya per 1. Faham? Jadi bila terbalik dia jadi 1 per 3T kuasa 2. Lepas tu kecilkan 3 dengan 9 ni jadi macam ni. T kuasa 2 buang, T kuasa 5 tinggal 3. Jadi apa yang ada kat atas adalah 3T kuasa 3 darab 1 dapat dia balik. Apa yang berada di bawah adalah 2. Faham Tapi soalan nak dalam sebutan X, kita punya dalam sebutan apa tu? Ya, T. Jadi gantikan T itu. Jadi macam nak ganti T tu, awak nampak tak ni adalah T kuasa 3. Dekat mana ada huruf T dekat sini? Persamaan yang ada huruf T dengan X. So inilah. Jadi X kita sama dengan T kuasa 3 tolak 6. Kebetulan kita nak T kuasa 3 tu nak buang. So tinggalkan T kuasa 3. Bawa 6 sini jadi X tambah 6. Dan kita dah dapat T kuasa 3. Jadi apa kita buat? Gantikan sahaja. T kuasa 3 ni kita buang. Buang, masukkan yang ini. Jadi X tambah 6. Faham tak? So kat sini awak kena kreatif, kritis semua. Tak semestinya you jadikan benda tu single. Tengoklah maklumat. Kalau dia T kuasa 3, kalau boleh tinggalkan T kuasa 3, T kuasa 3. Kalau dia T sahaja, tinggalkan T sahaja. Tapi kalau dia T kuasa 2, maklumat T kuasa 3. So secara bijaknya nak buat apa? Tinggalkan T sahajalah. Lepas tu masukkan, gantikan dalam persamaan. So itu sahaja, simple. Jadi otak kena kreatif. Pastikan otak kena kreatif. Okay? So dah ini je, tak boleh buat apa-apa lah. Cukup. Selesai. Faham jadi apa sahaja kalau kita nak cari ni tak ada dalam maklumat, buatlah petua rantai. Okay? Okay, seterusnya untuk B. Cari koordinat titik pada lengkung Y sama dengan keadaan kecerunan normal. Okey, tulis semua yang ada. Yang ada adalah kecerunan normal adalah 1 per 5. Faham? Okey, jadi daripada lengkung ini, apa yang kita boleh dapat? Kalau dah sebut kecerunan ni bermakna kecerunan lengkung. Faham tak? Jadi kalau kecerunan lengkung, you boleh dapat daripada dy per dx. So 3 bawa ke depan. 3 tolak 15x mesti mengurang. Lepas tu jangan lupa bezakan yang dalam. So negatif 15. Faham? So dia akan jadi negatif 45. 3 tolak 15 X kuasa 2. So dy per dx ni dengan kata lainnya, dia adalah kecerunan. So dia share kecerunan lengkung ini. Dia kecerunan lengkung M bagi lengkung sama dengan M bagi tangent. Jadi M bagi tangent ni mana nak dapat? Kita dapat normal. So M tangent dengan M normal ni dia ada rumus. M normal darab dengan M tangent sama dengan negatif 1. Rumus ini mendapat. Okey, katakan lengkung kita macam ni. Kalau tangent dia mesti menempel begini. Ni M tangent. That's why M tangent, kecerunan tangent dengan kecerunan lengkung share benda yang sama. Faham? Lepas tu kalau kecerunan normal dia adalah satu garis yang serenjang. Dekat sini kecerunan normal. That's why garis ini dan garis ini bila serenjang kan kita ada belajar dalam geometri koordinat M1 darab M2 sama dengan negatif 1 tu. So dia sama konsepnya. Faham? Okay? Alright, jadi
Kalau dah ada rumus ini pakai sebab kita boleh cari M tangent. Kenapa? Sebab dy per dx ni adalah kecurunan lengkung. Dia pun kongsi kecurunan tangent. Jadi kita cari tangent dapat jawapan. Jadi untuk mencari kecurunan tangent, M normal 1/5 darab dengan kecurunan tangent sama dengan -1. So M tangent sama dengan -5. So dah dapat. So dia adalah kecurunan lengkung sama. Dah. Masukkan dalam persamaan. Okey, lepas tu selesaikan macam biasa. -5 bahagi -45. Kelas ni jangan kembang banyak-banyak, pening. Jadi ni darab. Bawa dulu ke sana jadi bahagi. So dia biar kat sini diam-diam. Okey. Lepas tu sini potong-potong awak akan dapat 1/9. Dia kena bijak sikit persamaan linear ni. So bila kuasa 2 kat sini jangan kembang, menyusahkan. So gerak ke sana dia terus jadi punca kuasa. Jadi 1/9 kalau awak punca kuasa, awak akan dapat berapa? 1/3. Tapi ingat bila punca kuasa dalam ADMAT mesti ada 1 tambah 1 tolak. Jadi 1 positif 1/3 ini persamaannya. 1 lagi negatif 1/3 ini persamaannya. Okey. Oleh kerana dah tak ada kuasa, tak perlu letak kurungan lagi. Faham? Okey, lepas tu persamaan linear seperti biasa. So macam nak matikan 3? Semua kita darab 3. Jadi 1 sama dengan 9 tolak 45x. So negatif ni saya suka positifkan dia bawa ke sini. 9 tolak 1. So fahamkan benda lah ni. Jadi saya tulis kat atas ni X sama dengan 8/45. So untuk yang negatif pula pun sama konsepnya. Jadi negatif 1 sama dengan 9 tolak 45x. 45x sama dengan 9 tambah 1. Jangan salah persamaan linear please. So x sama dengan 10/45 ni kalau boleh kecil, kecilkan. Jangan lupa. So kat sini akan jadi 10/45 ni akan jadi 2/9. Dah dikecilkan. Okey. Jadi soalan kata cari koordinat. Kalau koordinat dia mesti X dan Y. So kita baru dapat X, kita cari Y. Macam mana kita nak cari Y? Dekat mana persamaan Y kita? Y sama dengan 3 tolak 15X kuasa 3. So Y sama dengan 3 tolak 15. X pertama letak 8/45. Lepas tu tutup kuasa 3. Okay, then dapat jawapan. So kat sini awak akan dapat jawapan 1/27. Jadi koordinat pertama 8/45 dengan 1/27. Okey, jadi koordinat yang kedua pun Y sama dengan 3 tolak 15. X kedua adalah 2/9. Tutup semua kuasa 3. Hati-hati. So Y yang kedua akan dapat negatif 1/27. Jadi dia punya ni adalah 2/9 dengan negatif 1/27. Okey. So sila semak semula. Takut saya salah kira. Itu sahaja. Okey. Itu konsepnya lah. So kena faham lah. That's why markah ada 5. Okey. Okey, nombor 4. X dan Y dihubungkan oleh persamaan berikut nyata di mana X dan K adalah pemalas. H dan K. Pemalas ni jangan kisah, pemalas ni adalah apa-apa nombor sahajalah, tu konsepnya. Graf garis lurus diperoleh dengan memplot XY melawan X kuasa 2. Cari H nisbah K. K bermakna nak cari H dengan K. Okey. So simple je macam nak buat. Ini graf ni hati-hati bila dia kata XY melawan X kuasa 2. So awak punya persamaan adalah ini wajib ikut graf. Jadi create macam mana nak jadikan X, Y tu. So kita ada X kat bawah. Semua kita darab dengan X. Supaya X tu mati kat bawah tu. So bila semua darab X, X kuasa 2 tolak H sama dengan KXY. Nampak tak XY dah muncul. Jadi K tu sibuk. Kita biarkan XY kat sini. K bawa sana. X kuasa 2 bahagi K tolak H bahagi K. Faham? Lepas tu semak. Ni dah ada paksi Y-nya. Ada tak paksi X-nya? X kuasa 2 adalah paksi X. So, ini X kuasa 2. Jadi, pecahkan. X kuasa 2 darab 1/K kan? Bila awak darab, dapat balik atas kan? Mesti pecahkan. Wajib pecahkan. Okay? So, sini akan jadi XY.
Jadi barulah sini paksi X, sini paksi Y. Sini akan jadi apa, sini akan jadi apa. Yes, sini M, sini C. Faham? Okey. Jadi apa yang kita boleh cari dekat dalam graf ni? C pintasan Y tak ada dekat sini. M tu 1/K tu adalah apa? Kecerunan. Jadi kiralah. Nak cari kecerunan 1/K, kecerunan sama dengan 2 tolak 0, 2 koordinat ini. 12 tolak 6. 1/K sama dengan 2/6. 1/K sama dengan kecilkan 1/3. So di sini you boleh banding beza, sini pun 1, sini pun 1. Ni kan sama dengan, kalau sama dengan mesti sama. 1, 1 bawah maknanya K sama dengan berapa? Yes, good. So K kita dapat 3, settle. Okay. Apa lagi? Dia suruh cari H pula. Okay, macam nak cari H? Okay, dekat sini tak ada pintasan, jadi you kena pakai semua persamaan tu. Jadi persamaan X kuasa 2, 1/K tolak H/K sama dengan XY. Okay, mana koordinat yang awak nak guna tak ada masalah. Katakan kita ambil yang ini. Sebab ni nampak simple. Jadi X kuasa 2 ni bukannya 6 kuasa 2. Tak boleh. X kuasa 2 ni paksi X kuasa 2. So 6 ni adalah mewakili X kuasa 2 dah. Jadi ini terus 6 macam tu. 1/K dah ada tu. Nampak tu? Faham? Tolak dengan H/K sahaja apa berapa? Tengok. Mana 1K, mana 1/K. Okey, sahaja 3. Yes. Sama dengan paksi XY. Ni paksi XY ni. Kosong. Macam tu cara dia. Faham Okey, lepas tu kita kecilkan 2. 2 tolak H/3 sama dengan sifar. Macam nak matikan 3, darab semua dengan 3. So 6 tolak H sama dengan sifar. 6 sama dengan H. Jadi H kita dah dapat 6. So soalan nak H nisbah K, H6, K3. Boleh kecilkan tak? Boleh. Sifir 3, 2, 1. Wajib kecilkan. Jangan lupa tau. Okay, alright. Okay, untuk nombor 5. Diberi persamaan suatu lengkung ialah berikut. Cari fungsi kecerunan lengkung menggunakan kaedah prinsip pertama. Jadi kalau dia suruh cari kecerunan, semua orang tahu dia adalah dy per dx. Jadi kita buat siap-siap dulu. Dy per dx biasa adalah berapa jawapannya? 6x tolak 6. So kita tengok dapat tak jawapan ni menggunakan prinsip pertama. Okey, jadi saya buat dekat bawah. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Okey. So kalau menggunakan prinsip pertama, y ni kita ganti delta y terus. So 3x akan jadi x campur delta x kuasa 2 tolak 6 X campur X mesti ganti X campur delta X. Kalau siapa yang dah lupa boleh tengok balik semula. Tambah dengan 5. Kalau tak ada X tak payahlah. Yang X je ganti. And then mesti tolak semula dengan persamaan Y ini. Maknanya tolak 3X kuasa 2, 6X. Macam ni. Faham? Okay, dia mesti macam tu. Okay. So lepas tu 3 awak kembangkan dekat dalam tu. X tambah delta X tu jadi X kuasa 2 plus delta X kuasa 2 plus 2X delta X. Good lagi. Tolak 6X tolak 6 delta X tambah 5 tolak 3X kuasa 2 tambah 6X tolak 5. Okay. Okay. Jap. Ini tak tutup. Mana tadi? Oh ni. Lupa nak tutup. Ini kembangannya ni tadi kan. Lupa nak tutup. Okey dah. Okey, lepas tu kembang 3x kuasa 2 campur 3 delta x kuasa 2 campur 6x delta x. Faham Kembang. Tolak 6x tolak 6 delta x tambah 5 tolak 3x kuasa 2 campur 6x tolak 5. Okey. So 3x kuasa 2 tolak dengan 3x kuasa 2 mati. Lagi, mana lagi yang sama? Negatif 6x dengan positif 6x. Positif 5 dengan negatif 5. Itu tujuannya kita tolak semula dengan persamaan asal. Faham So yang tinggal adalah 3 delta x kuasa 2. Atas tu saya lupa letak kurungan Tambah 6x delta x tolak 6 delta x. So sini adalah delta y. Akhir sekali konsepnya adalah you bahagi dengan delta x.
begini. Okey. Lepas itu ni mati. Sini tinggal 1. Ni mati terus. Ni mati terus. Apa yang tinggal? 3 delta X tambah 6X tolak 6. Lepas itu you hadkan dia. Hadkan delta X sama dengan sifar. So dia akan jadi dy per dx. So dia akan jadi dy per dx. 3 sifar tambah 6x tolak 6. So habis 6x tolak 6. So dapat. So sama tak jawapan dekat atas tu? Sama. Faham okay. Jelas? Alright. So soalan seterusnya, koordinat titik pusingan. Okey. Apa yang kita faham, mesti faham dengan konsep titik pusingan. Titik pusingan adalah dy per dx sama dengan sifar. So mesti faham. Jadi kat mana dy per dx? Kita dah dapat dah tadi kan? Ya, dy per dx sama dengan 6x tolak 6. 6x tolak 6. Yes, so 6 sama dengan 6x. X sama dengan 1. Bila dia kata koordinat titik, dia mesti ada X dengan Y. Faham So, bila X dah dapat 1, kena cari Y. Kat mana persamaan yang ada Y? Ni lah kan. So, just masukkan je. Y sama dengan 3. 1 kuasa 2 untuk X. Tolak 6. 1 tambah 5. Jadi, dekat sini akan dapat 2. Betul. Jadi, koordinat dia apa dia? X1, Y2. Hati-hati kalau awak nak mencari tu pastikan faham soalan. Jangan main sembrono je cari. Okay? Alright. So, soalan seterusnya dia kata persamaan normal. Bila perkataan persamaan, apa-apa hal nak cari mesti tengok dulu soalan apa. Lepas tu you tulis. Itu je konsep dia. Okay? Okay, kalau dia kata persamaan normal ni adalah persamaan garis lurus. So, jadi rumusnya adalah Y tolak Y1. Dia persamaan tangent dengan persamaan normal sama. Dia mesti garis lurus. Y tolak Y1 sama dengan MX tu kan. Jadi, M ini adalah M normal. Tulis siap-siap. Ya, sebab dia nak persamaan normal, M normal lah. X tolak X1. Okay. Pada titik 2, 5. Jadi, kita dah ada titiknya. So, Y tolak Y1 kita ada 5. M yang tak ada, X dah ada 2. Faham X1 tu dah ada 2. So macam nak cari M normal. Okay, macam yang saya cakap tadi, kalau lengkung, dia share dengan tangent. Jadi M tangent darab dengan M normal dapat negatif 1. Ni rumus kan? Jadi kat sini kita kena cari normalnya. Ada tak M tangent dekat sini? M tangent dia kongsi dengan M lengkung. Good. So mana M lengkung? Ni fungsi kecerunan lengkung. Ni M lengkung. Apa tadi dy per dx kita? M tangent ni untuk lengkung dia dy per dx. Faham tak? Jadi apa dia? 6x tolak 6. Good. So ini adalah 6x tolak 6. Darab dengan M normal dapat negatif 1. So kita ada x kat sini kacau. Jadi ada tak koordinat x dekat sini? Tu persamaan lengkung. Ni 25 ni x lah. Jadi kita gantikan 6, 2 tolak 6. Darab dengan, jadi sini 12 tolak 6, 6. So, automatik kita boleh cari M normal negatif 1 per 6. So, dah dapat dah. Masuk je nilai. Tengok, simple je. Y tolak 5 sama dengan negatif 1 per 6. X tolak 2. So, Y sama dengan, so you kembang. Ni darab ni berapa? Tambah 1 per 3 tambah 5. Jadi Y sama dengan negatif 1 per 6X tambah. Yes. Okay. Benda senang kalau awak tahu konsep tau. Kalau awak tak tahu konsep tu yang jadi benda tu susah. That's why apa-apa hal nak cari soalan, nak cari jawapan, tulis dulu apa yang nak. Lepas tu baru kita cari puzzle. Cari satu-satu. Macam mana aku nak cari M normal ni? Okay, ingat balik apa konsep M normal. Kalau kecerunan normal dia darab dengan kecerunan tangent dapat negatif 1. Lepas tu ingat balik apa kecerunan tangent ni. Itu barulah kita boleh jawab soalan. Kalau tidak sambil bila awak takkan boleh jawab. Kalau awak tak boleh nak kaitkan. So M adalah aplikasi. Faham Okay, seterusnya nombor 6.
Okey, nombor 6. Okey, ni semi bulatan berpusat di O. Sorry dia punya gambar rajah ni dah ternaik ke atas. So kalau kita ke bawahkan sikit, O ni betul-betul dekat atas garisan Okey, diberi garis CD selari dengan AB. Panjang AB ialah 20. Kalau 20, kalau sini pusat, bermakna sini 10, sini 10 lah, boleh bahagi 2. Dan panjang CD 17.32. Latih diri untuk menulis. CD jangan bahagi 2 pula sebab dia perentas. Yang AB tu boleh bahagi 2 sebab dia diameter. Okey. Okey, dengan menggunakan pi sama dengan 3.142, carikan COD dalam radian. Okey, kita buatlah COD tu macam mana? C pergi O, O pergi D. Okey. Okey, jadi kalau OA ni jejari 10, OC berapa? 10 juga. Good. Jadi dia akan jadi begini. OC pun 10, OD pun 10 sebab dia jejari. Asalkan pusat pergi lilitan semua jejari. Faham So sini adalah 17.32. So nak cari ni pakai petua apa? Kosinus, betul. COD ni pakai petua kosinus. Jadi macam mana nak pakai petua kosinus? Nak cari sudut mesti guna dia punya panjang dia. Jadi 17.32 darjah pula dah. 32 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 plus 10 kuasa 2 tolak 2. Ya, betul. Cos. Oh, betul. Okey, lepas tu macam mana saya nak cari sudut saya ajar? Okey, cos sudut ini sama dengan 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 tolak 17.32 per dengan 2 darab 10 darab 10. Faham itu ingatlah macam nak cari tu, guna persamaan linear lah. Okey, lepas tu cari. So dapat cos O sama dengan berapa kat situ? Cos O pula. Dah sudut O tu. Okey, mula cari cos dulu. So 10 kuasa 2 Okey, sini dapat negatif 0.4999. Jadi nak mencari O sahaja, COD ini, kita buat apa? Shift cos. Betul? So, kita dapat 119.99 darjah. Jadi, ini dalam darjah nak tukar radian per dengan 180 darab pi. Okey, berapa? 2.0946. Boleh? 2.0946. Okey, betul jadi kita dah dapat lah COD ni. Sudut kita dapat berapa tadi? 119.99. Tapi dalam radian dia 2.0946. So pastikan U label lah supaya nanti senang nak kira akan datang. Okey, alright, dah habis. Okey, seterusnya. Perimeter kawasan berlorik. Okey, dekat mana kawasan berloriknya? Lukis dulu. Kawasan berlorik apa? A pergi C. Lagi tambah. C pergi D. Betul ni kan? Kawasan berlorik ni A pergi C. C pergi D. D pergi B. Dan B pergi A. Faham? Ni kena tahu dulu. Okey, tengok. A pergi C, ada tak? Okey, kalau tak ada, kena carilah. Jadi kita nampak kat situ, dia adalah satu sektor. Betul? Jadi sini 10, sini pun 10. Okey, tapi sudut tak ada. Kena carilah. Macam nak cari sudut? Kita ada 118. Sudut semua berapa puluh? Satu garis lurus. 180 tolak 119.99. Okey, lepas tu kita buat apa? Bahagi 2. Boleh. 180 tolak 119.99. So, kita dapat 30. Dekat sini, sudutnya adalah 30.01. Sini pun 30.01. Ataupun pakai radian pun boleh. Kalau radian, kalau 180 berapa radian? 3.142. So, tolak dengan 2.0946 bahagi dengan 2. Boleh. Mana-mana pun tak.
apa. Okey. Jadi tak kisahlah, ikut suka awak lah. Mana-mana Okey, jadi tadi kita buat dalam darjah, so kita layan dalam darjah. Jadi nak mencari lengkuk sahaja, S sama dengan J theta, J 10, O nak dalam theta. Jadi kita ada 30 tu darjah. Jadi 30 bagi 180 darab pi. Berapa dapat? 0.5237. So darab dengan 10, 5.237. Ni AC dah dapat dah. 5.237. CD 17.32. DB sama dengan AC 5.237. BA 20. Kiralah semua berapa. Berapa dapat? 47.794. Betul. So dah dapat dah kan? Senang je. Jangan kata susah. Okey, senang sahaja. Okey, next. Seterusnya apa lagi? Luas kawasan Belori. Okey, macam nak cari luas kawasan Belori? Apa kita nampak kat situ? Luas apa? Luas sektor. Betul. Luas sektor ni rumus 1/2 J kuasa 2 theta. So 1/2 J kuasa 2 berapa? 10 kuasa 2 theta. Alamak, theta tadi berapa tadi? 30. Sebab tu kena catat, kena tulis. So 0.5238. Okay, so kira 26.19. So ada berapa banyak sektor kiri dan kanan? So darab berapa? 2. Terus 52.38. Okey, settle. Lepas tu bentuk apa lagi satu? Ya, segitiga. So sini ada 10, sini ada 10, sini ada sudut. Apa dia? 119.99. Jadi kalau segitiga dah ada sudut apik ni. Setengah AB sin C. 10 sin 119.99. Okey, kira berapa? 43.3056. So apa kita buat dengan dua-dua ni? Tambah 52.38 campur 43.3056 sama dengan 95.6856. Okey? Tengok. Okey. Okey, seterusnya nombor 7. Kita tengok nombor 7. Macam nak cari nombor 7 tu. Darjah 1 menunjukkan sektor ORS. Satu bulatan berpusat di O diberi TSOS. Okey, tu nisbah TS1 OS tau. OS 6. Bermakna OT akan jadi 5. Hati-hati tu. Kat situ je dah trik dekat situ. Okey. TS1 O pergi S tu 6. Jadi O pergi T jadi 5 lah. Okey. OR 12. Jadi tadi kan dia kata sektor ORS. Jadi bermakna OR adalah jejari. OS pun jejari. Jadi kalau 6. Kalau semua jumlah ni 1 campur 5 6 nak jadi 12 darab 2. Jadi 5 darab 2 10. 1 darab 2 2. Faham okey. Okey, nilai theta dalam radian. Macam nak cari nilai theta dalam radian? Dia nampak sektor tu, dia nampak sini je. Kan? Kalau tak ada, kena plan B lah macam nak cari. Nampak tak segitiga bersudut tegak tu? Segitiga bersudut tegak. Ni sudut tegak ni. Jadi sini berapa? 10. Sini berapa? 12. Sini theta. So nak cari ni boleh pakai apa? Dulu-dulu. Kalau ada segitiga bersudut tegak, sohkah tu? Jadi tengok maklumat. Ni sudut, ini sudut tegak. Jadi berhadapan dengan dia mesti hipotenus. Yang ni 90 darjah, sini akan jadi adjacent. So A dengan H boleh pakai rumus apa?
cos. Pandai. Jadi cos theta sama dengan 10 kah kan? 10 per 12. Nak cari theta, shift cos. Yes. Mana shift cos? 10 per 12. So dapat 33.56 darjah. Soalan nak dalam radian per 180 darab pi. So berapa dapat? 3.56 bagi 180 darab dengan 0.5858. Okey, dah dapat jawapan. So theta ni tulis siap-siap 133.56 darjah, satu lagi dalam radian 0.5858. Sekejap. 33.56 0.5858. Supaya nanti senang nak kira akan datang. Okey. Next, seterusnya luas kawasan Beluri. Apa idea kat situ? Dah pandai dah apa? Luas sektor tolak segitiga bersudut tegak itu pandai. Okey, so jadi 10, sini 12. Okey. Lepas tu kat sini ada tak? Dia punya ni ada berapa? 0.5858. Jari berapa tadi? Sektor semua. 12 bukan 10. Hati-hati. Okey. So apa rumus sektor? Setengah J kuasa 2. 12 kuasa 2 theta. Okey, tolak. Okey, apa rumus segitiga? Awak boleh je pakai yang AB sin C. Boleh ada sudut sini kan? Berapa tadi sudut sini? 33.56 kan? Boleh? Jadi setengah, asalkan dia apit boleh pakai. Walaupun dia segitiga bersudut tegak. Boleh. Sin 33.56. Saya pesan apa kalau ada sin? Cos dengan tangent mesti sudut betul. Bukan radian Okey, kira. Empat 2.1776 tolak 33.1686. Okey, so berapa? 9.009. Okey. Selesai. Okey, seterusnya nombor 8. Dua nombor H dan K adalah berhubung secara H tambah K sama dengan 6. Cari nilai H dan nilai K supaya fungsi Z mempunyai satu titik pegun. So, maksud satu titik pegun? Tulis siap-siap. dy dx sama dengan kosong. Tapi kat sini tak adalah dy dx. Dia apa ni? Persamaan dia dz kan? Dz. Tapi terhadap apa? Dia ada H dengan K tu. Tak boleh dua-dua. Mesti salah satu. Jadi ikut awak lah. Okey, sekarang sebab tu dia bagi ni. Awak boleh jadikan salah satu rumus. Katakan awak nak tinggalkan H, 6 tolak K. Nanti ini ganti dalam persamaan tu dulu. Jadi, Z sama dengan 2 H ganti 6 tolak K kuasa 2 campur 3K kuasa 2. Jadi, DZ nanti akan jadi bezakan Z terhadap K. Ni macam ni. Kalau nak ganti K, DZ per DH. Ikutlah. Tak ada masalah. Okey. Okey, jadi dia kena ada satu je. Bezakan tu mesti terhadap satu huruf saja. Jangan sampai dua-dua, tak boleh. So, kena settlekan benalah tu. Dua biar dulu. Settlekan yang dalam tu dulu. 36 tolak tambah K kuasa 2 tolak 12K. Saya tambah kat bawah. Z sama dengan K kembangkan 72 campur 2K kuasa 2 tolak 24K campur 3K kuasa 2. So, jadi Z sama dengan 5K kuasa 2 tolak 24K tambah 72. So, barulah DZ bezakan Z terhadap K. So, akan jadi 10K tolak 24. Lepas tu dia kata mempunyai satu titik pegun. Dia suruh cari nilai H dan K. So, kalau titik pegun, pembezaan dia adalah sifar. So, bawa 24. Kalau you ikut flow,
Ni boleh jawab. 24/10. Jadi sama ada awak nak tulis 2.4 ataupun ke 24 bagi 10 dikecilkan jadi 12/5 ikut suka awak lah. Faham So dah dapat K, dia suruh cari H. Kat mana H tadi persamaan? Ni lah. H sama dengan 6 tolak K. 6 tolak 2.4. So jawapan dapat 3.6. Okay. So dah dapat H dengan K. Okay. Soalan seterusnya dia kata, seterusnya tentukan sama ada titik pegun tersebut maksimum atau minimum. Kalau dalam pembezaan nak tahu dia maksimum atau minimum, awak bezakan kali kedua. Itu je. Jadi kita ada dz per dk sama dengan 10k tolak 24. Awak beza kali kedua, d kuasa 2z, dk kuasa 2, penulisan jaga. Bezakan terhadap k lagi sekali, tinggal 10 je. Okay, dah settle. 10 ni tengok positif ke negatif. Dia positif. Kalau dia positif, graf dia senyum. Bila graf dia senyum, apa titiknya? Minimum. Faham Okey, dapat. Okey. H dengan K. Dah cukup dah tu. Okey, nak tahu dia minimum ke maksimum. So, minimum lah. Okey, settle. Untuk soalan B pula. Okey, tengok soalan B. Cari koordinat titik pada lengkung. Dia bagi lengkung dengan keadaan kecerunan normal lagi. So, kecerunan normal MN lah. Tulis siap-siap. So, kecerunan normal adalah negatif 1/6. Jadi, kita ada persamaan lengkung. Macam kenal soalan ni. Okey. So, daripada persamaan lengkung boleh cari kecerunan lengkung. Kecerunan lengkung dia share dengan apa? Kecerunan tangent. Jadi, buatlah. dy per dx sama dengan 2, 3x tolak 1 kuasa 2. Okey. Kalau kuasa 2 ni digalakkan you kembang. Kembang dulu. Mesti kembang. So dia akan jadi 9x kuasa 2 campur 1 tolak 6x. So, daripada sini belum beza lagi. Kita baru kembang. Kejap. Baru bezakan, you akan dapat 18x tolak 6. Faham mesti kalau kuasa 2 wajib apa namanya ni, ya Allah, kembangkan. So kembangkanlah mesti kembangkan. Okay, alright. Okay, lepas tu bila ini dy per dx, okay, sekarang ni dia kata m normal adalah negatif 1/6. So yang ni adalah m tangent. Jadi cari dekat sini. Okay, jadi m tangent darab dengan m normal adalah negatif 1. Nak cari m tangent, m normal adalah negatif 1/6. So, boleh cari m tangent, gerak. So, dapat 6. Jadi, m tangent kita adalah 6. So, m tangent dengan dy dx share. Faham? So, jadi 6 sama dengan 18x tolak 6. Gerak 12 sama dengan 18x. So, x dapat 12/18. Kecilkan 2/3. Jadi X kita dapat 2/3. So soalan nak koordinat wajib ada X dan Y. Jadi Y kat mana cari? Atas tu ada Y kan. So Y sama dengan 3. X yang kita dapat 2/3 tolak 1 kuasa 2. Okay. So ni kira hati-hati nanti. You akan dapat ni potong. So dapat 2 tolak 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 1. Jadi X 2/3 Y 1. Hati-hati baca soalan betul-betul. Okay. Okay, untuk nombor 9 pula, untuk plotkan graf ini. Okay, saya nak ajar yang okay, dia suruh log 10 melawan Y, melawan X. Jadi awak buat jadual baru. Pertama mesti X, lepas tu mesti log 10. Log 10 pula. Log 10Y. Log 10Y. Jadi X1, log 10Y kau kena kira. Okay, jadi log 10, 3.82. Macam tu kira. So, dapat berapa? Mesti betul-betul Okay, lepas tu, lukis graf nanti lukis sendiri. So, kat sini saya nak ajar macam nak cari N dengan P ni. Pastikan awak punya persamaan ini dipecahkan mengikut graf. Okay, Y kuasa 2 sama dengan PNX.
Okey. So kalau dia kata tadi log Y melawan X. Jadi kena create benda lah ni lah. So nampak tak Y kat sini? So you letak log. Macam tu. So sebelah sana wajib letak sebab ni sama dengan. So dua-dua kena adil. Okey, lepas tu 2 bawa ke depan. Yang ni darab kan, P dengan N ni darab, pecahkan. Darab dia jadi tukar jadi tambah. Faham? Okey, lepas tu 2 ni darab semua bawa sana. Tak boleh sebabnya dia mesti nak kena tinggal ini sahaja. So maknanya setiap satu ni kena bahagi 2. Okey, X bawa depan. Asal kuasa tu bawa ke depan lah. Bahagi 2 lah tadi. Faham tak? Jadi mana satu paksi? Kena tahu. Mana satu paksi Y? Ni lah. Mana satu paksi X? Di sini X kan? Jadi apa awak buat? Awak kena asingkan. Maknanya X ni darab. Macam ni. Mesti ada kurungan. Faham Mesti asing. So sini adalah paksi X. So sini adalah kecerunan. Ini adalah pintasan YC lah. Jadi nanti graf awak, nanti awak tengok graf kat mana, nanti saya dekat sekolah nanti saya betulkan. So tengok graf kita tu dekat mana. Contoh ni contoh je Okay. Katakan awak buat graf awak dekat sini katakan. Ni C lah. Jadi dia akan jadi log 10P per 2 ni C sama dengan apa yang awak kena sini. Katakan kalau kena situ 4. So kira macam biasa persamaan linear Okay, dapat Okay, lepas tu nak cari P pula. Tengok. Ni cari P lah. Kalau nak cari N. N ni kat sini. So N ni adalah kecerunan. Jadi log 10N per 2 ni sama dengan. Okay, cari kecerunan. Maknanya cari 2 titik dekat garisan ini yang kena. Mana-mana lah. Buat kecerunan. Y2 tolak Y1 tu. Lepas tu persamaan linear macam biasa. Okay. Yang ini nanti nak lebih lanjut. Awak kena bawa graf awak sendiri tu jumpa saya. Baru saya boleh terangkan. Okay. Okay, untuk soalan nombor 10 ni. Okay, awak kena buat jadual awak sendiri. Sebabnya dia main cakap macam gitu kan. Jadi kena buat jadual sendiri. So dekat mana, continglah kat mana-mana. Okay, sekali dia kata bahan J, K, L, M. Lagi apa lagi? Indeks harga I pada tahun 2021. Maknanya buatlah. Sekejap. I 21 kecil no tempat dia. J K sekejap. J K L M yang 21 berasas 20 ni 140, 120, 160, 150. Okay, lepas tu daripada 21 ke 22 pula. Yang ni adalah, jap. Kita asingkan. Ini adalah I 21 berasas 20. Okay. Kalau 21 ke 22 maknanya I 20-22 berasas 21. Harga menokok. Okay, J. Kalau menokok 15 maknanya 115. Macam tu. K pula menokok 5. 105. Bukan 120 jadi 125 tak boleh. Dia mesti daripada 100%. Kena ingat tu. L tidak berubah 100%. Dia macam tu. M menyusut 90. Dia bukannya 140 campur 15 jadi 150. Bukan. Dia mesti 100%. Dia mesti sebelum tu mesti 100%. Okey. Okey. Yang ini adalah indeks harga pada tahun 2022 berasal 21. Nanti dia kata macam mana tahu ni indeks harga. Asal ada dia menokok tidak berubah menyusut ni, automatik dia terus jadi indeks harga. Senang. Okey Okey, lepas tu dia kata harga bahan mentah K. Dia suruh cari mana ya Allah dia punya ayat dia ni. Panjang no. Okey, harga bahan mentah K pada tahun 21 maknanya price pada tahun 21 adalah RM96. Cari harga yang sepadan pada tahun 20. So bila ada price ni dia ada rumusnya. Rumusnya adalah I. Mesti ada indeks harganya. 20, 21 per 20 barulah pergi kepada P21, P20 darab 100. Ni konsepnya. Faham Okey. So I 21 untuk bahan K, cari K.
21, 20. Berapa ratus tu? 120. Yes. Jadi 120 sama dengan P21 tadi RM96 per dengan P20 darab dengan 100. So kat sini persamaan linear. Faham? P20 bawa sini. So 120 bawa sana. Nanti awak kira dapat RM80. Okey. Cari indeks harga bagi kesemua. Indeks harga bagi semua pada tahun. So kalau nak cari indeks harga bagi semua barang, mesti I22 berasal 20. Pecahan dia mesti P22 per P20 darab 100. Tapi kita tak ada price langsung. Kita main indeks dia semua. Nampak tak atas yang kita buat ni? Semua indeks. Jadi olahlah awak punya rumus ni. Rumus plan B yang saya ajar apa? Petua rantai. Yang penting darab 100 Jadi sini adalah I22, I20. Letak I21. Kenapa? Ni maklumat kita. Jadi buatlah sesatu. Jadi untuk sesatu bahan J dulu. Okey, bahan J. Okey, I22, 21 untuk bahan J cari. Bahan J 22, 21, 115. Jadi pada tahun 2022 115 kan? Pada tahun sebelum 100%. Macam itulah konsep dia. Kalau kita pecahkan I tu, faham tak? So I21 20. 140 per 100. Darab dengan 100%. Okey. So kat sini dapat berapa? 161. Jadi ni 161. Saya tulis kat atas. Untuk bahan K pula. Bahan K. So pada menaik buat kat atas ni lah. Susah no. Okey, bahan K. Allah dah terpadam rumus pula dah tadi. Petua rantai kita tadi apa? 22, 21 dulu. 105 per 100 darab dengan 120 per 100 darab dengan 100. Ni untuk bahan K pula. Jadi kira lagi. So 126. Bahan L pula 100 per 100 darab dengan 160 per 100 darab dengan 100. 160. Okey, M pula 90 per 100 darab dengan 150 per 100 darab dengan 100%. 135. Dah dapat dah setiap bahan. Pada tahun apa yang ni? Label 22 berasas 20. Okey. Itulah konsep dia. Okey, cari hitung indeks gubahan bagi kos menghasilkan kek. Bila kos menghasilkan kek ni maknanya dia dah gabung semua bahan. Faham tak? Jadi bila indeks gubahan, I mesti tulis I 20-22 berasal 20 ni indeks gubahan ada palang. Dia mesti I setiap barang pada tahun tersebut. Kena cari. Darab dengan pemberat. Bahagi pemberat. Okey. Lepas tu ada yang kata pemberat tak ada. Kelas kalau pemberat tak ada bermakna bahan ini satu-satu. Maknanya J seketul, K seketul, L seketul, M seketul. Okey. Jadi untuk indeks harga setiap barang 22-20 dah dapat tadi. 161 darab dengan seketul. Tambah 126 darab dengan seketul. Tambah lagi 160 darab dengan 1. Tambah 135 darab dengan 1. Per dengan berapa ketul bahan? 4. Okey. So kiralah. Dapat 145.5. Selesai. Okey. Seterusnya cari kos bagi menghasilkan keju pada tahun 2021. Maknanya dia suruh cari price pada tahun 21 tak tahu berapa. Kos pada tahun 2022 adalah RM70.50. Jadi bila ada PPP ni mesti ada I dia. Maknanya I pada tahun 22-21. Baru boleh cipta P dia. Okey. Jadi I20-21 ada tak? Indeks gubahan semua 22-21.
Tak ada kan? Kena carilah. Faham? Jadi nak mencari 22-21 ni, dia mesti ada indeks harganya. Ada tak 22-21? Cari kat atas. Ni. Ni. So buat macam tadi indeks gubahan. 115 darab 1 campur 105 darab 1 campur 100 darab 1 campur 90 darab 1 per dengan 4. So dapat tu baru masuk sini. Faham So P22 RM70.50, P21 darab 100. So nanti you dapat P21. Okay, so check lah nanti So P21 you dapat RM69.04. So nanti tengok. Okay. Seterusnya soalan nombor 11. Okay, tengok. Ini adalah penyelesaian segi 3. Okay, AE 8 dah ada, semua dah ada ni. Okay, semua dah dilabelkan. Okay, luas CDE. Okay, luas ni adalah 50. Label siap-siap. Okay, cari panjang CE. Okay, macam nak cari panjang CE? Macam nak cari panjang CE tu? 4 markah tu. Okay. So, bila kita nak cari panjang CE ni, awak boleh pakai petua apa? Ikut. Jadi sekarang ni nak cari panjang CE, macam boleh pakai petua kosinus sebab dia dah ada kat sini. Jadi kena ada sudut je. Kan kalau nak cari petua kosinus kan mesti CE kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2. Segitiga BCE. Campur 10 kuasa 2 tolak 2, 6, 10. Mesti ada cos B tu. So cari cos B. Macam nak cari B? Dah. Okay, cari sebelah dia dulu. Macam nak cari sebelah dia tu? Sini ada 30. Okay, macam nak cari sebelah dia? Petua sin betul. Jadi, sin 30. Sin 30 pula. Sin B per dengan, ada tak sisinya? Geng dia sini. Betul. Sama dengan sin 30 per 6. So, sin B dapat 8 bawa sana. Dua per 3 nak cari sudut sahaja shift. Shift sin 41.81. 41.81 darjah. So dapat kat sini. So, cari sebelah. Okay, 180 tolak. Dapat 138.19. Dah dapat dah cos B kita. Dah dapat dah. Jadi, cos B kita cos 138.19. Tu cara dia. Faham tak? So, dapat 225.4432. Punca kuasa untuk mencari CE sahaja 15.0147. Okey. Begitu caranya. Sudah dapatlah CE kita. Kalau boleh label mesti label supaya nanti senang maklumat-maklumat yang lain. Okey, tu si padam lagi. Okey dah, lagi apa lagi? DCE. Jadi sudut dekat C. DCE sini. Ada dia bagi apa 50 tu? Luas. Apa rumus luas? AB sin C. Setengah AB sin C. Jadi setengah mesti sudut apit 12 dengan 15.0147. Sin C sama dengan 50. Betul. Okey. So, jadi settlekanlah. So, sini dapat 90.0882. Sin C 50. Nak cari sin C, bawa sana. 0.5550. C sahaja shift.
Sin 33.71. So dah dapat kat sini. Okay. Okay, next. Okay, segitiga ABE punya bentuk berbeza daripada ABE. Okay, ABE kita kejap saya nak lukis kat bawah ni. Sini A pergi E. E pergi B. B pergi A. Okay. Okay, kalau nak lakarkan ini, kita tengok ni. AE sama dengan AE, BE sama dengan BE. So, huruf yang ada dua kali adalah E. Jadi, E ni jangan gerak. Jadi, E ni E lama dan dia akan jadi E baru. Okay, sudut pula dia kata A sama. Jadi, A ni adalah A lama, dia akan jadi A baru juga. Jadi, B sahaja yang awak boleh panjangkan atau pendekkan. Maknanya kita boleh gerak. So A ni nak pergi B dia garisan ni kan. Jadi you boleh panjang macam ni. Jadi B ni kita tolak ke sini. Lepas itu soalan dia kata segitiga. Jadi mesti cantum dengan E. Lepas tu kita semak tengok. A prime E prime. A prime E prime sama tak dengan A lama E lama? Sama. Sama jarak. B prime E prime dengan B E lama. Macam panjang kan? Jadi bermakna yang kita buat ni tak boleh. Itu konsepnya. Okey. Jadi kalau tak boleh, apa plan B-nya? Okey, B ni tadi kita tarik ke depan. Ni kita tarik ke belakang pula. Kalau tarik ke belakang, B macam ni, agak-agak. Dan kita boleh cantum jadi macam ni. Jadi bermakna segitiga yang ini buang. Habis. Jadi dia wujud segitiga baru. Nampak B prime tu. So bermakna segitiga awak jadi macam ni. Macam ni jadi pendek. Tadi jadi panjang. Panjang tak jalan. Ambil yang pendek. Jadi A prime. A prime. Ini konsepnya. Kenapa kaki kena sama? Sebab apa dia kata BE dengan BE sama kaki. Faham? Okay. So ni lakarannya. Okay, cari luas segitiga ABE. Tadi kita ada apa kat B tadi? Tengok. 41 ni. Sudut dekat B. 41.81 kat sini. Dekat sini. Jadi sudut kat sini pun mesti sama. Bila sudut kat situ sama 41.81, bermakna sudut sebelah boleh cari. 180 tolak 41.81. So situ akan dapat 138.19. Nak cari luas segitiga mesti setengah. Apit kan? Mana garisan tu? Cari. Garisan AB. AB baru. Ini ada ke tak ada? Macam mana nak cari? AB baru tu. Maknanya tengok sini. So nak cari yang segitiga ini. Ni dah dapat dah. So yang ni kaki sama. Bermakna ini kan kaki sama dengan ni. Ini tadi 6. Mana sini pun 6. Dah dapat dah. AE atas tu berapa? 8. Sini berapa? 30. Jadi kat mana boleh apit? Ada 8. Ada 6. Mana sudutnya? Kalau 8 dengan 6 mesti sudut sini. Sin. Okey, berapa nak cari situ? Ni segitiga kan? Jadi 180 tolak 30 tolak 138.19. Jangan lupakan pula lah 160 tu. So kena fikir. .912 selesai. Okey, jadi buat keseluruhan tajuk pula. Yang minggu 1 ni, yang mana-mana salah tu buat pembetulan. Okey?